Jangan kita ingat Allah Ta'ala cipta bumi ni, cipta langit ni, cipta kita ni sebab dia berhajat kepada kita. La. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Dalam Quran banyak kali Allah Ta'ala kata dia ghani. Dia tak perlu langsung, dia tak berhajat langsung kepada alamin, kepada sekalian alam. Tapi dia cipta, suruh kita sembah dia, tu je. Kan? Tapi tak sembah pun Allah Ta'ala tak rugi satu apa pun. Kita yang rugi. Ya? Jadi dia tidak berhajat kepada kita. Seperti disebut dalam surah Al-Ikhlas, kan? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah Ta'ala tempat pergantungan, tempat hajat segala sesuatu. Tapi Allah tidak sekali-kali berhajat kepada sesuatu. Wa annahu la yaf'alu syai'an abatha. Dan Allah Ta'ala tidak melakukan sesuatu itu abas, dalam keadaan yang sia-sia, bi ghairi faidatin, tanpa faedah, li'annahu subhanahu wa ta'ala hakim, kerana Allah Azza wa Jalla itu maha bijaksana. Jadi dia tidak cipta sesuatu pun kecuali mestilah penciptaan Allah Ta'ala itu ada sebab, ada dia punya hikmah dia, bukan sia-sia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab Syifa Al-Alil, dia cerita 1000 hikmah penciptaan iblis. Hatta iblis pun ada dia punya hikmah. Kita tak kaji ni, yang tak tahu, duk kutuk-kutuk. Jadi ada hikmah. Apa yang Allah Azza wa Jal cipta, segala-gala di alam ini ada hikmah penciptaan dia. Bukannya abas, bukannya kerana sia-sia. Okey. Jadi kita dah faham keseluruhannya dalam masalah mukhalafatul hawadith. Allah Ta'ala itu tidak sekali-kali menyerupai segala yang baharu. Cuma dalam permasalahan ini dia sebenarnya perbahasan dia mendalam. Kalau dia bawakan persoalan furu', seperti yang kita lihat dalam ayat-ayat yang mutasyabihat, di sana ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang ada penyerupaan terhadap makhluk pada zahirnya. Seperti masalah dalam Quran sebut yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah. Kalau terjemah secara literal meaning, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash, kalau terjemahan harfilah. Itu ayat-ayat yang mutasyabihat, yang kita lihat pada zahirnya ada keserupaan terhadap makhluk. Maka kita pegang dengan i'tiqad kita ini, mukhalafatuhu lil hawadith. Allah Ta'ala tak menyerupai dengan makhluk. Jadi mesti ada satu makna yang lain daripada makna yang terlintas dalam kepala kita. Bila sebut kalimah yad itu, yang terjemahan secara harfinya makna tangan, mesti ianya bukan makhluk, bukan seperti makhluk. Jadi para ulama ada kaedah, terbahagi sekurang-kurangnya kepada 3. Satu tu memang faham yang batil. Yang pertama iaitu kalangan para ulama yang mentafwidkan, yang menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Ustaz sebut secara ringkas. Tafwid ini pun dia ada 3 tafsiran kalangan para ulama salaf. Ada tafwid yang dekat kepada takwil, ada tafwid yang dekat kepada isbat, ada tafwid yang dekat kepada tafwid yang al-kamil, yang menyeluruh, yang terus tak bahas. Seperti Al-Imam Malik, dia terus tak bahas. Bila orang tanya dia tentang istiwa, dia serah tu kepada Allah Azza wa Jalla. Al-istiwa ma'lum wal kayfiyatu majhula wa su'alu anhu bid'ah. Dia kata istiwa tu kita maklum dari segi bahasanya, dan istiwa itu kaifiatnya kalau disembah kepada Allah Ta'ala majhulah, kita tak tahu macam mana sebab dia disandarkan kepada Allah. Kita nak soal lebih-lebih, maka itu bid'ah. Tak payah bahas, serah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang pertama tafwid, ada ulama yang tafwid. Yang kedua takwil, ada kalangan para ulama takwil. Sebahagian segelintir daripada salaf juga mentakwil ayat-ayat yang mutasyabihat. Para ulama kebanyakannya mentakwil ayat mutasyabihat disebabkan oleh mereka bertembung dengan masyarakat yang pelbagai. Kalau tak ditakwilkan, dibimbangi, orang yang lemah imannya memahami seolah-olahnya Allah itu seperti makhluk. Takut nanti kan dia kata yad tu tangan. Maka ulama khalaf kebanyakan majoritinya takwil. Tangan dalam bahasa Arab yad juga membawa makna kudrah, kuasa. Al-istiwa dalam bahasa Arab juga membawa makna istila, iaitu menguasai,
qad istawa bishrun 'alal 'iraqi min ghairi sayfin wa damin muhraqi. Dalam syair Arab mengatakan telah beristiwa Bishr ke atas Iraq. Apa maknanya? Maknanya telah menguasai Bishr ke atas Iraq min ghairi sayfin, tanpa menggunakan pedang, tanpa menumpahkan darah. Jadi istiwa juga membawa makna istila. Maka ulama takwil istila. Jadi kaedah-kaedah yang seumpama ini diterima di kalangan para ulama kita, sama ada nak takwil atau tafwid atau serah kepada Allah Ta'ala makna. Tapi yang salah, yang batil yang ketiga, iaitu dia tashbih. Dia tashbih. Dia kata kalau dah Allah Ta'ala tu dalam Quran kata dia ada tangan, dalam hadis pula ada kata isbi', dia ada jari. Quran juga kata dia ada wajah, ada pula kaki disebut dalam hadis. Dia tambah, dia cukup lengkapkan semua, maka dia pun simpulkan, maka Allah Ta'ala itu tak ubah seperti seorang lelaki tua, kulitnya putih, serbannya putih, jubah dia putih. Dah Allah Ta'ala dah jadi makhluk. Maka ini golongan musyabbiah, ini golongan mujassimah. Kalau dia kata begitu, maka hukumnya kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau dia samakan sifat-sifat itu dengan makhluk, itu disebut sebagai tashbih. Tapi bagi kita golongan munazzihun, kita ni golongan yang mentanzihkan, menyucikan Allah daripada makhluk. Sama ada kaedah kita mengenai ayat-ayat yang mutasyabihat ini, kita serah pada Allah maknanya, kita tak bahas. Ataupun yang kedua, kita takwilkan dengan takwilan yang muktabar lah, mengikut apa yang para ulama kita jelaskan. Okey, kita pergi yang seterusnya, qiyamuhu binafsihi ta'ala. Bagaimana kita beriktikad dengan sifat Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri. Huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala la yahtaju ila syai'in min al-asya'. Yakni kita beriktikad sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak berhajat pada sesuatu pun. Fala yahtaju ila makanin, maka Allah Ta'ala tak berhajat kepada tempat. Wala ila mahallin, tidak berhajat kepada samalah tempat. Wala ila syai'in, dan dia tidak berhajat pada sesuatu pun minal makhluqat, daripada sebarang makhluknya. Memang Allah Ta'ala langsung tidak berhajat kepada makhluk. Fahuwal ghaniyyu an kulli syai'in, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kaya daripada segala sesuatu. Wa kullu syai'in muhtajun ilaihi, tapi segala sesuatulah yang berhajat kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Azza wa Jal itu tidak sekali-kali berhajat. Kalau para ulama dia bahas yang paling detail dalam dua perkara lah. Yang pertama, Allah Ta'ala itu tidak berhajat pada mukhassis ataupun mujid, itu yang menjadikan dia, itu memang tidak ada. Yang kedua, dia tidak berhajat kepada tempat. Bila tidak berhajat pada tempat, maka dia tidak mengambil sudut, tidak mengambil jarak, tidak mengambil semua yang bersifat dengan sifat tempat. Sebab semua itu dia yang cipta. Dia yang cipta. Tempat itu dia yang cipta. Bagaimana pula dia berhajat kepada tempat? Jadi mana-mana ayat yang dilihat yang muhim ila tashbih, yang nampak pada zahirnya seolah Allah itu bertempat, maka diserahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kan? Setengah ulama dia takwilkan terus. Macam ayat, macam hadis nuzul, Allah Ta'ala itu pada 1/3 malam dia turun, seolahnya Allah Ta'ala itu bertempat, bersudut kan, daripada atas turun. Jadi dua kaedah, ada ulama serah maknanya kepada Allah Ta'ala, tak bahas, dan ada ulama takwil yang turun itu bukan zatnya, tapi yang turun itu ialah keampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi begitulah para ulama, mereka cuba untuk mengelakkan daripada berlakunya tashbih. Sama juga dalam persoalan Al-Isra' wal Mi'raj, sehingga ada yang menjadikan dalil Allah Ta'ala itu bertempatnya di langit berdasarkan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Sebenarnya tak ada seorang pun ulama, sama ada kalangan salaf ataupun khalaf, yang mensabitkan begitu. Sebab yang sahih seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibn Kathir sendiri, ulama salafi kan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat yang disebut fakana qaba qausaini au adna kan, sehingga menjarak antara Nabi SAW itu dengan satu lagi itu yang kedudukannya hampir itu ialah Nabi SAW dengan Jibril alaihissalam. Bukannya hampirnya Nabi SAW itu dengan Allah kan, yang diibaratkan sehingga qaba qausaini au adna,
sehingga jaraknya itu seperti antara dua hujung busur anak panah. Maknanya rapat sungguh lah kan. Bukan Nabi dengan Allah, kata Imam Ibn Kathir, tapi itu Nabi dengan Jibril alaihissalam. Dan Sayyidah Aisyah dalam Sahih Imam Al-Bukhari mengatakan, man haddatsaka anna Muhammadan qad ra'a rabbah faqad kadzab. Kan, sesiapa yang mengatakan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Tuhannya, faqad kadzab. Kan, maka inilah pegangan jumhur bahawa Nabi SAW tidak melihat Allah hatta di dalam peristiwa Al-Mi'raj. Tapi memang kita boleh melihat Allah Azza wa Jal bagi kita insya-Allah yang merupakan ahli syurga di akhirat nanti. Itu memang insya-Allah. Ya. Di syurga itu memang kita dapat lihat. Bila kaif, tanpa bagaimana, wallahu taala alam. Tapi kita melihat. Tapi atas dunia lah, tidak sekali-kali. Hatta Nabi Musa pun tak mampu nak melihat Allah Azza wa Jalla. Ya? Itu pegangan kita. Jadi para ulama sentiasa mentakwilkan dan cuba mencari bagaimana nak mengelakkan daripada kita mentasbihkan. Mentasbih makna mengatakan Allah Taala ini sepertinya bersudut, berjarak, bertempat. Sebab itu semuanya sifat-sifat makhluk. Ya. Kemudian kaifal i'tiqad bi hayatillah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita beriktikad tentang hayat Allah Taala itu bersifat dengan sifat hidup, wa anna i'taqida anna Allah Taala hayyun, bahawa kita beriktikad sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hidup, wa anna hayatahu subhanahu wa ta'ala laysat ka hayatina, Allah Taala itu hidupnya tidak seperti kehidupan kita, fa inna hayatana biwasaita kajarayanid dam, kalau hidup kita itu hidup kita yang hidup dengan perantara seperti apa, jarayanid dam, kita ni hidup pasal ada darah yang mengalir dalam tubuh kita. Cuba kalau kita ni tak ada darah, tak cukup darah, tak lamalah ataupun terlebih darah merah ke masalah, ataupun terlebih cair ke terlebih pekat ke dah masalah. Lemahnya kita ni, ya. Wan nafas, kita perlu kepada oksigen, perlu pada nafas. Kalau tak ada nafas, secara aklinya matilah kita ni, kan. Tapi Allah Ta'ala dia tidak ada keperluan kepada wasaid. Hidup dia hidup yang mutlak. Wa hayatullahi subhanahu wa ta'ala laysat biwasitati syai'in, kehidupan Allah Ta'ala itu bukan dengan perantaraan sesuatu, makna dengan alat. Wahya qadimatun, ianya hidup dalam bentuk yang qadimah yang kita telah sabitkan sebelum ini sedia kala. Baqiyatun, ianya kekal. La yalhaquhal adam, ia tidak disertai dengan adam, dengan tiada. Wat taghayyur aslan, dan tidak berubah sama sekali. Kalau kehidupan kita ni kehidupan yang berubah-ubah, ya. Begitulah dia makhluk, daripada tiada kepada ada, kemudian berlakunya taghayyur, daripada baby, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua bangka. Itu dia. Itulah makhluk. Alam pun sama juga. Alam ni semua berubah. Kalau kita mengaji astronomi, mengaji falak, ustaz dulu ambil muqaddimah fi ilmu falak, muqaddimah kepada ilmu falak. Memang alam ni berubah dan dia semakin menjauh, kan. Apa nama, Allah Ta'ala kata inna khalaqna bi'aidin wa inna lamusi'un, kan. Alam ni dia sentiasa menjarak. Memang dia sentiasa menjarak, semakin membesar. Maknanya dia berubah, ada perubahan pada alam, dia tidak statik macam tu. Jadi semua hawadis, semua benda yang Allah Azza wa Jal cipta ini dia berubah. Dan perubahan dia tu menuju kepada apa? Menuju kepada fana, kebinasaan. Dia begitu sifat, ya. Dan kalau ikut pada teori ilmu astronomi ni, dia dah ada kira-kira dia dah. Bila agaknya matahari ni akan hancur lebu, dia akan meletup. Pasal kan matahari ni sifat dia terbakar, kan. Dan sampai satu masa nanti dia akan meletup. Itu yang orang duk kata nak meletup dalam matahari. Meletup matahari ni maknanya habis hancur dunia lah. Kita tak pegang lah yang tu, kan. Kita tetap berpegang kehancuran alam ini adalah dalam kekuasaan Allah, bukan kerana teori sains, kan. Macam yang baru ni ada keluar apa, kononnya kata NASA tahun depan matahari terbit daripada arah barat. Kalau ikut dalam hadis Nabi, maka nak kiamat lah. Dan kalau macam tu, terbatallah hadis tentang Al-Mahdi, terbatallah hadis tentang Sayyidina Isa, Nabi Isa turun, terbatal habis. Dah kita nak percaya yang mana? Nak percaya pada hadis Nabi ke nak percaya kepada NASA? Percaya pada NASA lagi. Habislah akidah kita, tuan-tuan. Sedangkan nanti Nabi Isa akan merintah 7 tahun. Ada riwayat kata 8, lagi kata 9. Kemudian turunnya Al-Mahdi. Ada yang kata sampai 40 tahun dia akan merintah bumi. Subhanallah. Dan kalau kita tolak semua ni, habis, kan. Jadi kena faham juga, kita ni ada akidah,
ada sandaran. Kalau nak bahas tentang hari kiamat, kena balik kepada akidah kita, tak boleh pakai teori sains. Kemudian yang seterusnya ialah sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah. Kaifal i'tiqadu bi wahdaniyatillah azza wa jalla. Maka bagaimana kita nak beriktikad dengan sifat ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Wa an na'taqida anna Allah taala wahidun, bahawa Allah taala itu esa, laisa lahu syarikun, tidak ada sekutu baginya, wala nazirun, tidak ada yang sembanding baginya, wala mumathilun, yang sama dengannya, wala diddun, yang boleh menentang dia, yang boleh bersaing dengan dia, ataupun mu'anidun, yang menyaingi dia. Tidak sekali-kali. Itu sebab kalau dalam perbahasan yang panjang tentang masalah wahdaniyah ini, bila kita sabitkan bagi Allah Ta'ala itu wahdaniyah, maka kita menolak al-kumum al-khamsah. Itu 5 perkara yang berbilang-bilang bagi Allah Azza wa Jalla. Al-kam yang pertama ialah kita nafikan bagi Allah Ta'ala itu berbilang pada zatnya. Berbilang pada zat terbahagi pula kepada 2. Berbilang pada zat yang sama seperti berjuzuk-juzuk. Sebab makhluk sifat dia berjuzuk-juzuk. Contoh makhluk manusia. Manusia ada juzuk. Apa dia juzuk? Manusia ada kepala, ada kaki, ada tangan, ada mata, ada hidung, dan semua juzuk diperlukan pada manusia. Kalau tak ada juzuk itu, manusia jadi lemah. Dahlah lemah, perlu pula pada juzuk. Contoh, potong tangan dia, kurang sikit kebolehan kan. Kalau potong kepala, habis tu. Jadi lemahnya manusia ni kerana berjuzuk-juzuk zat. Jadi Allah Azza wa Jalla dinafikan berjuzuk-juzuk. Sebab kalau berjuzuk-juzuk, maka dia lemah, dia perlu kepada juzuk-juzuk. Ini perbahasan dalam ilmu kalam lah. Kemudian menafikan Allah Ta'ala itu ada zat yang serupa dengannya, seperti yang orang Kristian sabitkan Allah Ta'ala itu ada bapa, ada anak, ada Ruh Al-Qudus, God the Son, God the Father, dan Holy Ghost. Dinafikan. Ataupun ada Tuhan yang zatnya sama seperti zat Allah. Dinafikan. Kemudian yang kedua ialah kita menafikan sifat. Yang pertama kita nafikan pada sifat yang sama dengan sifat Allah, iaitu Allah Ta'ala ada 2 kudrat. Ataupun kita nafikan Allah Ta'ala itu ada zat yang sama kudratnya seperti kudrat Allah. Mana ada satu makhluk yang dia ada sifat kudrah, ada sifat kuasa yang sama dengan sifat kuasa Allah. Selain daripada kita menafikan Allah Ta'ala dia ada 2 kudrah, tak ada. Allah Ta'ala hanya ada 1 kudrah. Itulah yang paling berkuasa yang ada pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada 1 sifat penglihatan, itulah satu-satunya, bukan 2 penglihatan. Dia begitu. Itu dalam perbahasan ilmu kalam yang lebih mendalam. Dan kita menafikan bagi Allah Ta'ala itu af'al yang selain daripada Allah, yang menyaingi Allah, iaitu perbuatan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut sebagai al-kumum al-khamsah. Mana nak menunjukkan bagaimana ketunggalannya Allah Ta'ala itu pada zatnya, pada sifatnya, dan juga pada af'al ataupun perbuatan. Okey, jadi itu yang disebut sebagai kita menunggalkan, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang seterusnya ialah kaifal i'tiqad bi ilmillah ta'ala, bagaimana kita beriktikad dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa Ta'ala mausufun bil ilm. Kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat ilmu, wa annahu bi kulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu maha mengetahui. Ya'lamul asya' kullaha, Allah Ta'ala itu dia maha mengetahui segala sesuatu, zahiraha wa batinaha, zahirnya dan juga batinnya. Wa ya'lamu adada habbatir ramal, sehingga Allah Ta'ala itu mengetahui berapa bilang biji pasir. Ada orang yang dia salah faham terhadap ilmu Allah. Dia ingat Allah Ta'ala ini hanya cipta secara umum, tapi perinci-perinci dia tak tahu. Ini boleh jadi kafir murtad ni, ya. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu sifatnya menyeluruh. Dia bukannya seperti ilmu manusia kan. Ilmu manusia ni, kita ni kadang ilmu kita ni lebih kepada ijmal, umum-umum saja. Tapi masuk pada yang detail-detail banyak kita tak tahu. Allah Ta'ala tidak sekali-kali bersifat sedemikian. Sehingga berapa butir pasir yang ada itu pun Allah Ta'ala maha mengetahui. Lepas ni kan kita makan nasi, cuba kira ada berapa banyak butir nasi atau beras kita duk makan. Boleh? Hak tu pun kita tak larat nak kira. Itulah ilmu manusia yang lemah. Tapi Allah Azza wa Jalla setiap butir pasir pun dia tahu. Wa adada qataratil matar, dan berapa bilangan titisan hujan yang turun sejak dahulu lagi.
Berapa banyak titis dah Allah Ta'ala turunkan. Ni saat lagi mungkin lepas ni petang ni ke turun. Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Ya. Wa awraqis syajar, dan berapa banyak daun yang ada pada pokok tu Allah Ta'ala Maha mengetahui. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Ta'ala Maha mengetahui segala yang tersembunyi, segala yang rahsia. Kalau sebut berapa butir pasir semua ni, kita macam rasa betul ke Allah Ta'ala tahu ni. Tengok macam mana orang yang buat kajian dalam ilmu biologi ni, ilmu hidupan ni, yang duk kaji apa benda ni, rama-rama ni. Cuba pergi kat taman rama-rama tu, ada berapa juta spesies rama-rama dalam alam ni. Itu rama-rama yang Allah Ta'ala cipta, benda yang cantik, benda yang indah tu. Butir pasir ni mungkin kita rasa lekeh sangat. Adakah kita nak kata Allah Ta'ala ketika mencipta rama-rama yang ada jutaan spesies ni, Allah Ta'ala jahit? Tiba-tiba rama-rama tu jadi macam ni, hak ni rupa macam ni, hak ni rupa macam ni, hak rupa macam ni. Adakah kita nak kata Allah Ta'ala tu dia tercipta, rama-rama tu dia tercipta begitu? Kita nak kata begitu? La, tak. Sudah tentu kita mengatakan Allah Ta'ala menciptanya dengan sifatnya yang hakim, yang bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha pencipta, yang badi', yang cukup hebat, cukup halus dalam penciptaan dia. Bukan dia cipta dalam keadaan dia tak sedar, tiba tercipta butir pasir banyak ni. Bukan. Dia cipta dalam keadaan dia hakim, dia maha bijaksana. Cuba pergi try tengok tu taman rama-rama, je pergi tengok gitu je kan. Tengok dalam keadaan kita muta'ammil, dalam keadaan kita menghayati keindahan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala itu maha mengetahui, ya. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dia mengetahui yang tersembunyi, yang rahsia. La takhfa alaihi khafiyah, tidak ada yang tersembunyi, yang tersembunyi daripada pengetahuannya. Wa ilmu laisa bimuktasabin, dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sekali-kali dalam bentuk muktasab. Muktasab ni dalam bentuk yang diusahakan. Kalau ilmu manusia ni semua usaha. Mana ada manusia lahir-lahir ada ilmu? Tak ada kan. Semua bermula daripada jahil. Daripada jahil dia belajar akhir jadi ilmu. Dan manusia ni ilmu dia dinilai pula dengan CJ. Ada CJ orang kata ada ilmu kan. Makin besar CJ dia, makin tinggi CJ dia, orang kata makin berilmu. Padahal belum tentu lagi kan. Jadi Allah Azza wa Jalla sifatnya tidak sekali-kali ilmunya itu muktasab, dipelajari, diusahakan. Itu bukan ilmu Allah. Bal ya'lamul asya', bahkan Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu fil azal, sejak azali lagi, qabla wujudiha, sebelum kewujudannya. Jadi sebelum kewujudan pun Allah Azza wa Jalla mengetahui. Ada perbahasan dalam masalah ilmu ni, Ustaz kena sebut sikit, sebab dia berkait dengan masalah qada dan qadar. Allah Azza wa Jalla mengetahui segala-galanya qabla wujudiha fil azal. Makna kata kalau kita nak melihat kepada kita sendiri, ini yang penting ni, Allah Ta'ala dah mengetahui perjalanan hidup kita, di mana tempat kita, imma dalam neraka wa imma dalam syurga. Masa akan datang kita, itu semua dalam ilmu Allah. Tapi kena ingat, ilmu Allah Ta'ala itu sifatnya ialah sifat al-ikhbar an taqaddumi ilmihi fil azal. Ilmu Allah Ta'ala itu sifatnya ialah perkhabaran akan bagaimana taqaddumnya, dahulunya ilmu Allah Ta'ala tentang segala sesuatu yang akan berlaku. Itu saja sifat Allah Ta'ala. Sifat ilmu ini bagi Allah Ta'ala ini hanyalah sifatnya perkhabaran, mana Allah Ta'ala mengetahui. Dan dia tidak bersifat dengan sifat ijbari, iaitu memaksakan, seperti yang selalu dijadikan hujah oleh golongan Jabariyah. Dia kata Allah Ta'ala, kan kita baca dalam hadis Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan bahawa sesiapa yang fa inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Tidak ada seorang kalangan kamu yang dia itu beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga jarak antara dia dengan syurga itu satu hasta, mana dekat sangatlah. Fayasbiqu alaihi al-kitab, lalu didahului ia dengan kitab, iaitu dengan ketentuan Allah. Fayamalu bi'amali ahli nar, maka dia beramal dengan amalan ahli
neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk dalam neraka. Kan? Jadi orang yang duk baca hadis ni dia tak faham, dia duk kata oh kita ni kan dah ditentukan oleh Allah. Saya ni ustaz, saya ni jadi perompak pasal saya ni dah ditulis sejak azali lagi saya ni neraka. Tempat saya ni dalam neraka. Maka saya nak usaha macam mana lagi, kok mana pun saya tetap perompak forever, dia kata. Ever and ever, selama-lamanya perompak lah saya ni. Dulu bapak saya pun perompak, nampaknya anak saya ni pun saya kena latih jadi perompak juga, dia kata. Orang macam ni kalau kita jumpa, kita tumbuk dia. Betul tu cara dia macam tu. Dia marah pula kita. Pasal apa tumbuk saya? Allah Ta'ala telah takdirkan dalam ilmunya bahawa saya menumbuk kamu. Kata macam tu kat dia. Hai, mana ada ni kamu yang tumbuk, tak ada kena-mengena dengan ilmu Allah. Baru dia faham. Kan? Ilmu Allah Ta'ala ini adalah bentuknya perkhabaran tentang bagaimana dahulunya ilmu Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya, yang sekarang, yang akan datang, yang semua Allah Ta'ala maha mengetahui. Tetapi dia tidak bersifat dengan sifat ijbari. Dia tidak memaksakan kita. Sebab Allah Ta'ala berikan kepada kita al-kasbu, al-ikhtiyar. Dia berikan kepada kita untuk usaha. Dia bagi kita pilihan. Faman syaa falyu'min, siapa yang nak maka dia beriman. Man syaa falyakfur, siapa nak maka dia kafir. Setengah ulama dia buat perumpamaan gini. Dia kata macam seorang cikgu, seorang guru, dia mengajar dalam kelas. Dia mengajar dalam kelas. Dia dah tahu dah ni anak murid dia ni daripada darjah 1 sampai darjah 6, peperiksaan awal tahun, tengah tahun dia memang nombor 1 manjang. Cikgu ni kata aku tahu dah. Yang ni anak murid aku ni, kalau tengok track record dia ni memang 5A. UPSR memang 5A. Yang seorang lagi ni kerjanya asyik ponteng saja. Kan? Dalam kelas asyik main saja. Nombor pun corot manjang. Kan? 5D memang tak pernah. 5D manjang, 5D. Yang ni cikgu dia kata yang ni aku rasa ni pasti yang ni 5D. Memang siap-siap bulan tak lulus terus. Kan? Ilmu yang dimiliki oleh cikgu ni tidak bermakna dia memaksa anak murid yang tadi dia kata ini mungkin 5A ni, kan? Pasti dia dapat 5A. Yang 5D ni tadi pasti dia dapat 5D. Tak mesti. Mungkin yang 5D ni tadi dengan dia usaha dah dekat, mungkin last minute tu dia usaha sungguh-sungguh, tengok dia pula dapat 5A. Jadi begitulah, walillahil masalul ala. Allah Ta'ala lebih-lebih lagi lah. Jadi ilmu itu bukan bermakna akan berlakunya pemaksaan ke atas mana-mana kalangan makhluk Allah Azza wa Jalla. Cuma nak bagi tahu perkhabaran akan bagaimana luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Itu saja. Bukan nak memaksakan. Dan bukan kerja kita makhluk untuk menilik ilmu Allah Ta'ala yang gaib, terutama dalam persoalan masa depan kita. Jangan buat kerja pula aku nak tahu apa yang Allah Ta'ala dah tentukan dalam ilmunya mengenai aku. Dia nak tilik. Inilah peluang yang diambil oleh golongan Dajjal. Seperti Kuhan, seperti Arraf, tok-tok bomoh, tok-tok dukun, ahli nujum, pak belalang. Kononnya dia tahu tentang potensi diri seseorang. Macam mana cara? Nak tengok dia punya tarikh lahir macam mana. Nanti aku buat kira-kira, nanti tengok kamu ni akan datang akan jadi macam ni. Pandai sangat dia. Aku nak tengok kamu ni sesuai ke tidak dengan jodoh yang ada kat belakang tu, kan? Kamu tarikh lahir macam mana? Tengok ni tunang kamu macam mana tarikh lahir, dia tengok tak sesuai. La haula wala quwata. Ini salah, tak betul. Ini arraf, ini tukang ramal, ini syirik hukum dia. Kan? Tidak ada sesiapa pun yang mengetahui apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Kan? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada siapa pun tahu apa yang dia akan dapat pada esok hari. Bahkan pada 2, 3, 4 minit akan datang pun ustaz pun tak tahu apa akan berlaku pada diri ustaz. Kan? Itu semua dalam ilmu Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui dan kita tak tahu. Dan tak ada siapa pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Itu yang meninggal dekat Ukraine tu, dia tahu ke dia akan jatuh kapal terbang kat situ? Mana pernah dia terfikir? Kan? Jadi semua itu di dalam ilmu Allah Azza wa Jalla yang bukan urusan manusia untuk menyingkapnya. Kita disuruh berusaha, ikut perintah, tinggal larangan. Itu yang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Kemudian habis tentang ilmu, kita pergi tentang qudrah. Kaifal i'tiqad bi qudratillah ta'ala.
wa anna a'taqida anna Allah Subhanahu wa taala mausufun bil qudrah wa annahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini agak mudah. Bagaimana kita nak beriktikad Allah Taala itu berkuasa? Kita beriktikad bahawa Allah Taala itu bersifat dengan sifat berkuasa, dan sesungguhnya Allah Taala itu atas segala sesuatu amat berkuasa. Kan? Dengan kuasa Allah Taala itulah kita lihat apa nama Allah Taala mencipta, meniada dan sebagainya. Kemudian yang seterusnya kita pergi terus kepada iradah. Kaifal i'tiqad bi iradatillahi ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala itu beriktikad dengan iradah, bagaimana kita nak beriktikad dengan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat iradah, makna berkemahuan, berkehendak. Wa anna a'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala mausufun bil iradah, kita beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat berkemahuan, berkehendak. Wa annahu muridun, Allah Ta'ala itu maha berkehendak. La yaqa' syai'un illa bi iradatihi, tidak ada sesuatu yang berlaku dalam alam ini kecuali dengan kehendaknya. Fa ayyu syai'in aradahu kana wa ayyu syai'in lam yuridhu, maka apa jua sesuatu yang Allah Taala menghendaki kan dia berlaku. Wa ayyu syai'in lam yuridhu fa innahu lam yumkin, apa sahaja yang Allah Taala tidak menghendaki maka dia tidak akan berlaku, bahkan tidak mungkin akan berlaku. Ya, iradah ni sangat penting kita faham. Tak boleh, ustaz kena syarah sikit. Ada dua iradah bagi Allah Azza wa Jal. Satu iradah juga dikenali sebagai masyiah, sifat kehendak. Satu iradah kauniyah, yakni kehendak Allah Ta'ala mencipta segala-galanya. Dan satu lagi iradah tashri'iyah ataupun syar'iyah, iradah ataupun kehendak Allah Ta'ala dalam menentukan peraturan, perintah, larangan. Jadi di alam ini tidak ada yang berkehendak secara mutlak, tidak ada akan berlaku, maksudnya yang akan terjadi di alam ini kecuali semuanya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Hatta kita lihat ada orang yang jadi kafir, ada iblis, ada syaitan, semua dengan kehendak Allah. May yasha'illahu yudlilhu, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sesiapa yang Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala sesatkan dia. Kan? Wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim, dan siapa yang Allah Ta'ala mahu maka ia jadikan di atas jalan yang lurus, dapat hidayah. Jadi tidak ada di alam ini sesuatu yang lebih hebat, yang lebih tinggi, yang boleh menewaskan iradah Allah. Yang ini kita kena faham dalam konteks iradah kauniyah, dalam konteks Allah berkehendak dengan segala sesuatu, maknanya dia cipta semua. Sebab apa di alam ini ada iblis, ada syaitan, ada orang kafir, ada orang buat maksiat, ada penyakit kanser. Ini semua hak kita benci lagi ni, kan? Sebab apa? Sebab apa dia ada? Sebab apa dia berlaku? Sebab ianya adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah Ta'ala tak kehendaki, dia tak ada. Ini penting kita sabitkan. Iradah kauniyah sangat penting kita sabitkan. Kalau kita tidak tetapkan atau sabitkan iradah kauniyah, Allah Ta'ala ini berkehendak menciptakan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, maka kita mungkin akan tersalah mensabitkan satu kehendak yang lain, yang lebih kuat, yang lebih hebat daripada Allah, sehingga mampu menewaskan kehendaknya. Contoh kita kata gini, kita kata dengan kehendak syaitanlah maka berlaku segala kebinasaan, kefasadan atas muka bumi. Menewaskan kehendak Allah yang menghendaki kebaikan. Itu bahaya. Seolah-olah hanya kehendak Allah Ta'ala nak kebaikan, lawan dengan kehendak syaitan berlaku kemaksiatan, maka tewas kehendak Allah. Tidak sekali-kali. Itu salah. Dari segi akidah itu salah. Ya. Kalau dari segi penisbatan tu betul, kita hanya sekadar nak menyandarkan yang buruk itu kepada syaitan. Adaban lillah, kerana kita beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dengan anggapan bahawa Allah Ta'ala dah tewas kehendaknya, kerana kehendak syaitan lebih hebat, maka kehendak Allah Ta'ala tewas, berlakunya segala kefasadan ini disebabkan oleh kehendak syaitan yang lebih kuat daripada kehendak Allah, maka itu rosak akidah. Sebab apa yang syaitan berjaya lakukan sehingga timbul kefasadan dan sebagainya, itu pun sebenarnya dengan kehendak Allah, maka itu berlaku. Kalau tidak, tak berlaku. Dalam konteks iradah kauniyah, iaitu Allah Ta'ala dia menghendaki segala sesuatu, maka berlaku.
Namun begitu dalam masa yang sama adanya iradah tasyri'iyah. Kehendak Allah Ta'ala dalam meletakkan peraturan, perintah, larangan. Contoh apa dia? Betul Allah Ta'ala cipta syaitan, Allah Ta'ala cipta iblis, tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala tidak menghendaki iblis dan syaitan. Makna tak bagi kita ikut iblis dan syaitan. Betul Allah Ta'ala cipta ada Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi, tapi Allah Ta'ala tak bagi kita ikut Buddha, Yahudi dan segala agama yang lain. Betul Allah Ta'ala juga yang menciptakan khinzir, kan, dan binatang-binatang yang diharamkan kita makan, tapi Allah Ta'ala tak bagi kita makan. Dia yang cipta tapi dia tak bagi kita. Jadi kena faham, al-iradatu la tastalzim ar-ridha. Itu kaedah dalam akidah. Iradah makna kehendak Allah Ta'ala tidak melazimkan baginya ridha. Memang Allah Ta'ala berkehendak, dia cipta itu, dia cipta ini, dia buat itu, dia buat ini, tapi tidak melazimkan apa yang dia buat itu mesti dia ridha dengan benda itu. Sebab itu kena lihat kepada iradah tasyri'iyah, kemahuan Allah Ta'ala dalam meletakkan peraturan. Dia cipta segala-gala tapi dia letak peraturan. Yang ni kamu tak boleh ikut, yang ni kamu ikut. Yang ni wajib, yang ni haram, yang ni makruh, yang ni halal, yang ni haram. Jadi kita sebagai manusia, kita lihat kepada kehendak Allah Ta'ala tasyri'iyah, agama, yang meluruskan segala perbuatan kita. Okey, faham tu? Boleh nampak? Boleh. Dua, satu kehendak Allah Ta'ala dalam menciptakan segala-galanya, dan satu lagi kehendak Allah Ta'ala dalam meletakkan perintah dan larangan. Ada sesetengah orang yang dia salah faham, dia melihat hanya pada iradah kauniyah. Iradah kauniyah yang ni Allah Ta'ala itu mencipta segala-gala. Maka dia pun kata begini, dia kata Islam Allah Ta'ala cipta, Hindu Allah Ta'ala cipta, Kristian Allah Ta'ala cipta, Buddha Allah Ta'ala cipta, etis pun Allah Ta'ala cipta. Etis tak ada agama tu. Maka dia kata kalau macam tu, pasal apa kita hari ni nak kata orang Kristian, Hindu, Buddha apa semua ni nanti bila mati masuk neraka, sedangkan itu pun Allah yang cipta. Jadi pada anggapan orang yang sebegini, dia ingat Allah Ta'ala bila dia berkehendak menciptakan semua itu, maka Allah Ta'ala juga ridha. Allah Ta'ala juga bagi ikut, benarkan, tak ada masalah. Jadi kalau kau nak jadi Kristian, jadi Hindu, jadi Buddha, semua tak ada masalah, okey semua, okey. Ini faham yang kemudiannya disebut sebagai wahdatul wujud ni. Daripada faham wahdatul wujud ni yang pergi kepada wahdatul adyan, kesatuan semua agama. Dia tak kisah nak masuk agama apa pun, dia kata semuanya sama je, sebab semua Allah yang cipta. Jadi dia tak faham iradah tasyri'iyah, kehendak Allah Ta'ala dalam meletakkan peraturan. Ada perintah, ada larangan, ada Quran, ada Nabi, ikut. Di situlah kita dinilai, dihisap oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut sebagai sifat iradah bagi Allah Azza wa Jalla, iaitu sifat berkehendak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pergi yang seterusnya, iaitu sifat sama'. Kaifal i'tiqad bi sam'illahi ta'ala, bagaimana kita beriktikad dengan pendengaran bagi Allah Azza wa Jalla. Huwa anna i'taqida anna Allah Subhanahu wa Ta'ala mausufun, bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat sama', sifat pendengaran. Wa annahu yasma'u kulla syai'in sirran, Allah Ta'ala itu mendengar segala sesuatu sirran, sama ada yang rahsia ataupun yang perlahan, atau jahran atau yang jelas. Lakin sam'uhu subhanahu wa ta'ala laisa kasam'ina, namun begitu pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak seperti pendengaran kita. Fa inna sam'ana biwasitatil udhun, adapun pendengaran kita itu dengan perantaraan alat, iaitu telinga. Wa sam'uhu subhanahu wa ta'ala laisa biwasitati syai'in, adapun pendengaran Allah Ta'ala itu tidak sekali-kali dengan perantara suatu pun. Jadi jangan kita bayangkan Allah Ta'ala itu pendengarannya seperti kita, yakni perlu kepada alat, ada deria kan, perlu pada telinga. Jadi itu pendengaran kita makhluk. Dan jangan kita bayangkan pendengaran Allah Ta'ala itu terbatas seperti pendengaran makhluk. Jadi kalau makhluk dia terbatas, yang duduk dalam masjid ni saja yang dengar kuliah, yang duduk kat bawah ni mungkin tak dengar dah kan, kalau tak ada speaker kat bawah tu. Jadi kita terbatas. Adapun bagi Allah Azza wa Jal tidak sekali-kali bersifat dengan sedemikian, kerana kalau begitu ianya menunjukkan kelemahan. Yang terbatas itu lemah. Kaifal i'tiqadu bi basarillahi ta'ala, bagaimana kita beriktikad dengan penglihatan Allah. Wa na'taqida anna Allah subhanahu mausufun, bahawa Allah Ta'ala itu dia bersifat dengan sifat penglihatan al-basar. Wa annahu bi kulli syai'in basir, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu maha melihat. Yubasiru hatta namla sauda,
sehingga Allah Ta'ala itu maha melihat semut yang hitam fil lailatiz zalma, pada malam yang gelap. Ini perumpamaan mudah lah agaknya Tok Syekh kita bagi kan. Kalau zaman kita hari ni, kita pun nampak guna torchlight kan. Di atas batu yang hitam di tengah malam yang kelam kan. Tapi kalau ada torchlight semua nampak. Wa asghara min dhalik, atau yang lebih kecil. Maknanya kita nak kata ni, kalau zaman kita ni hatta kepada molekul nukleus atom yang kecil yang tak mampu dilihat, ataupun yang bukan bentuk fizikal pun segalanya dilihat oleh Allah Azza wa Jalla kan. Kalau kita ni yang berbentuk fizikal saja kita boleh lihat. Selagi ia berbentuk fizik, mana ada jisim, maka kita boleh mungkin kita boleh lihat kan, menggunakan stetoskop dan sebagainya. Mikroskop, stetoskop ni lain, mikroskop kan, yang apa orang duk suluh kuman bakteria semua. La yakhfa an basarihi syai'un fi zahiril ard wa batiniha, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala, sama ada pada zahir bumi ataupun pada batinnya dalam bumi. Wa fawqas sama', yang ada di atas langit, wa madunaha. Jadi langit ni memang kita pun tak tahu nak takrifkan langit ni macam mana. Langit sesuatu benda yang sangat luas kan, sampai astronomer pun hari ni tak tahu apa itu peta langit, batasan langit kan, tak jumpa lagi. Itu yang kita setakat dapat lihat pada langit dunia yang guna stetoskop Hubble dan sebagainya kan. Ada berapa trilion galaksi kan? Kita ni hanya satu galaksi saja kan, galaksi Bima Sakti. Sedangkan yang serupa macam matahari tu trilion yang ada dekat angkasa lepas tu kan. Trilion tu banyak tu kan, subhanallah. Itu setakat yang dapat dilihat melalui stetoskop. Jadi ilmu kita ni sangat-sangat terbatas, penglihatan kita tu sangat terbatas. Kalau tak ada stetoskop tu, teleskop kan, tak ada teleskop tu kita memang tak boleh lihat ya. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak sekali-kali terbatas. Pasal sama tu dia yang buat. Apa nak pelik, langit tu dia yang buat. Dan nanti bila kiamat dia hancurkan semua sekali. Ada sekali ustaz mengajar tentang kiamat ni, duk baca ayat yauma natwis samaa ka tayyis sijil lil kutub. Pada hari Allah Azza wa Jalla melipat, menggulung langit-langit ini, Allah Taala digulung seperti menggulung kertas-kertas yang dalam buku tu kan. Jadi terkejut kawan ni, langit pun Allah Taala gulung habis semua. Jadi apa yang susahnya? Tak ada susah bagi Allah Taala kan. Kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Nanti bila Allah Subhanahu wa taala dia nak apa? Dia nak, sebab Allah Taala mencipta langit ni daripada tiada kepada ada. Daripada tidak ada kepada ada pun dia boleh buat. Ni kan pula dia nak nu'idu, sekadar nak ulang balik. Nanti bila kiamat, lepas daripada kiamat nanti dia akan bangkitkan pula kita dalam satu alam yang lain, mahsyar. Alam apa, yang al-qiyamah, alam akhirat. Bagi Allah Azza wa Jalla satu benda yang ringkas, lagi mudah. Sebab daripada tiada pun dia boleh cipta. Ini kan benda yang pernah ada, kemudian nu'iduh, dia nak ulang balik. Satu benda yang senang, enteng bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Ta'ala dia maha melihat apa yang ada di atas langit, bahkan lebih lagi. Lakin basaruhu subhanahu wa ta'ala laisa kabasarina, tapi penglihatan Allah Ta'ala itu tidak seperti penglihatan kita. Fa inna basarana yakunu biwasitatil aini, adapun kita punya penglihatan kita dengan perantaraan mata. Wa basaruhu subhanahu laisa biwasitati syai'in, adapun penglihatan Allah Ta'ala tidak ada perantara sesuatu pun. Okey, habis penglihatan. Kemudian kaifal i'tiqad bi kalamillah, bagaimana kita beriktikad dengan kalam Allah. Wa anna i'tiqada anna Allah Subhanahu wa ta'ala mausufun bil kalam, ialah kita beriktikad sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat berkata-kata, al-kalam. Wa inna kalamahu la yushbihu kalamana, dan sesungguhnya kalam Allah Azza wa Jalla itu tidak menyerupai kalam kita. Fa inna kalamana makhluqun fina biwasitati alatin min famin wa lisanin wa syafataini wa kalamu subhanahu wa ta'ala laysa kadzalik. Sesungguhnya kalam kita ini makhluqun fina, diciptakan pada kita, biwasitati alatin, dengan alat yang mana kalam kita ini terbit daripada apa? Fam, daripada mulut kita, dengan lisan, dengan lidah kita, wa syafatain, dengan bibir kita, wa kalamu subhanahu wa ta'ala laisa kadzalik. Adapun kalam Allah Ta'ala itu tidak sedemikian. Ada dua jenis kalam yang kita kena faham. Yang dimaksudkan dengan kalam di sini iaitu kalamun nafsi,
kalam yang merujuk kepada zat sesuatu benda itu. Jadi kalam yang merujuk kepada zat Allah Azza wa Jal itu tidak sekali-kali menyerupai kita. Kalam apa? Kalam yang merujuk kepada zat. Jadi maknanya kalam Allah Ta'ala itu kalau merujuk kepada zat Allah Ta'ala itu tidak menyerupai kita. Kita nak gambar pun macam mana kita tak tahu. Allah Ta'ala alam. Sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang kita lihat hari ini yang berbentuk macam ni Al-Quran ni kan kalam ni, kalamullah, kalam Allah. Ini disebut sebagai kalamun lafzi, kalam lafaz. Kalam lafzi ni iaitu yang mu'abbar an kalamin nafsi, yang mana dia itulah kalam yang menggambarkan kalam nafsi. Kalau macam kita ni, kita kata apa ni, bercakap dalam hati. Kan sebelum kita bercakap ni mesti ada sesuatu yang hati kita bercakap tu. Jadi yang menggambarkan itulah yang kita sebut sebagai kalamun lafzi. Itulah dia yang kita lihat, yang kita baca pada hari ini, Quran, yang terdiri daripada huruf-huruf, yang terdiri daripada suara, yang terdiri daripada tulisan, yang terdiri daripada kulit, kertas, berjilid dan sebagainya. Kalau yang tu kita katakan makhluk. Yang berbentuk mushaf yang kita baca dan sebagainya kita kata makhluk. Tapi para ulama akidah, bila kita nak maksudkan dengan kalamullah itu sendiri, maka kita tidak kali-kali mengatakan ia makhluk. Kita tetap mengatakan dia bukan makhluk, dia qadim, sebagaimana qadimnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sifat Allah Ta'ala qadim. Semua sifat Allah Ta'ala itu qadim, sebagaimana qadimnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nak dimaksudkan dengan kalamullah, iaitu Al-Quran yang berbentuk ada huruf, ada suara, ada tulisan, ada buku, kitab macam ni, maka kita kata ini makhluk lah. Kita tak katalah pula yang ni qadim kan. Sebab ini benda yang hadis, benda yang baharu yang kita sendiri cipta dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksudkan oleh para ulama. Ini berlaku fitnah. Pembahasan kalam ni panjang. Berlaku fitnah di zaman Imam Ahmad kan. Kita sedia maklum bila khalifah pada zaman dia itu yang berpegang kepada faham Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah dia kata kalam Allah ni makhluk kan. Dia suruh Imam Ahmad kata Quran itu bukan makhluk. Quran itu makhluk. Imam Ahmad tetap keras nak menjaga akidah orang Islam. Dia kata tak. Sebab kalau kata kalam Allah itu makhluk, maka jadi serupalah kalam Allah dengan kalam kita semua. Jadi Imam Ahmad terus dengan akidahnya mengatakan tidak, kalam Allah itu bukan makhluk. Dan dengan itulah maka dia dipukul dan dipenjarakan oleh khalifah pada zaman itu. Okey. Kemudian yang seterusnya akhbirni 'an sifatil mustahilah allati la yattasif biha al-Maula Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini bercadang nak habiskan masalah sifat ni. Kita cubalah. Okey. Akhbirni, beritahukan kepadaku tentang sifat yang mustahil, yang tidak boleh disifati dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawapannya as-sifatul mustahilah fi haqqillah ta'ala ay allati la yumkinu ay tasifa biha hiya al-adam. Jadi sifat yang mustahil pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak mungkin Allah Ta'ala bersifat dengannya, ialah al-adam, lawan kepada wujud tadi, yang ini tiada. Jadi mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersifat tiada. Wal huduth, baharu. Okey, mustahil bagi Allah, kita dah sabit tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadim. Wal fana, binasa, kita dah sabit bagi Allah Ta'ala tadi baqa, kekal. Wal mumatsalah lil hawadis, serupa dengan benda yang baharu, yang ni serupa dengan makhluk, kita dah sabit tadi Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan yang baharu. Wal ihtiyaju li ghairihi Subhanahu wa Ta'ala, berhajat kepada selainnya. Dan kita dah sabitkan tadi Allah Ta'ala itu qiyamuhu bi nafsihi, dia berdiri dengan sendiri, dia independen, dia tidak perlu kepada yang lain, tidak berhajat kepada yang lain yang diciptakannya. Wa wujudus syarik, adanya sekutu. Wal ajzu wal karahah, lemah, mustahil bagi Allah. Wal karahah, benci kan, makna dipaksa, mustahil bagi Allah. Sebab Allah Ta'ala itu qudrah, dia berkuasa, dia murid, dia berkehendak, dia tidak bersifat dengan sifat dipaksa. Okey, ai wuqu' syai'in bighairi iradatihi, yakni berlaku sesuatu tanpa kehendaknya. Wal jahlu, jahil, kita dah sabit tadi Allah Ta'ala itu punya sifat ilmu, jadi mustahil bagi Allah Ta'ala bersifat dengan sifat jahil. Wa ashbahu dzalik, dan yang seumpama dengannya. Wa inna mastahal tisafuhu biha li'annahu sifatun nuqsan, mustahil kerana dia nak bersifat dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi,
disebabkan oleh sifat itu nuqsan, sifat itu sifat kurang. Jadi macam mana kita nak kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kekurangan, sifat yang mengandung kecacatan, kelemahan, itu mustahil. Wal maula subhanahu wa ta'ala la yattasifu illa bisifatil kamal, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersifat kecuali dengan sifat yang sempurna. Itu dia sifat yang mustahil bagi Allah azza wa jalla. Akhbirni 'anil asya' allati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Okey, habarkan kepadaku tentang perkara-perkara yang harus terbit daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, ia fa'lul mumkinat, ia adalah perbuatan benda-benda yang mungkin. Wa tarkuha, dan meninggalkannya, mislu ayyaj'al insan, mungkin dia buat, mungkin dia tinggalkan. Perkara-perkara yang mungkinat, perkara yang mungkin, yang harus bagi Allah. Maknanya mungkin dia nak, mungkin dia tak nak, mungkin dia buat, mungkin dia tak buat. Seperti apa? Seperti dia menciptakan manusia itu kaya, ataupun miskin, ataupun sehat, ataupun sakit, sahihan, sehat, ataupun saqiman, sakit, wa asbahu zalik, dan yang seumpama dengannya. Ini semuanya perkara yang bagi Allah Subhanahu wa taala mungkin, harus bagi dia.